itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bertakbir, bersedekah dan beristighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu bukanlah kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu melihat gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, serta bersembahyanglah. Jelas daripada hadis di atas bahawa berlakunya gerhana tidak ada langsung hubungannya dengan kehidupan atau kematian manusia di bumi. Kita tidak harus mempercayai perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat yang dipegang oleh mereka yang jahil tentang agama Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab jahiliyah mempercayai bahawa gerhana adalah disebabkan kematian dan kehidupan seseorang. Ketika mana Ibrahim putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam usia yang masih kecil, telah berlaku gerhana matahari. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perkara tersebut. Gerhana berlaku adalah sebagai satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar manusia merasa insaf atas segala kesalahan mereka, bersegera bertaubat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mentadbir alam ini selainnya. Jadi mengapa manusia masih lalai dan terus-terusan melakukan maksiat dan kerosakan di atas bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan sahaja kepada kita buat sementara waktu untuk beribadat kepadanya semata-mata. Tidakkah manusia sedar dan insaf bahawa Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa menggerakkan bulan dan matahari sehingga terjadinya gerhana? Maka dengan mudahnya juga Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan bala dan azab ke atas hamba-Nya yang membuat noda dan dosa sewenang-wenangnya. Maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bala dan ajal maut. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsufani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah." Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah. Keduanya tidaklah terjadi gerhana kerana kematian seseorang ataupun tidak kerana kehidupan seseorang. Apabila kamu melihat demikian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang jamaah sekalian, taubat secara umumnya bermaksud meninggalkan segala macam maksiat serta merta dan berazam terus akan meninggalkan pula pada masa hadapan dan menyesal apa yang terlanjur daripada dosa itu disebabkan kelalaian pada masa yang lampau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha
Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, yakni mintalah dihapuskannya dosa kamu dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula pernah bersabda, "At-taibu habibullah, wat-taibu minadz-dzambi kama la dzambi lahu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah, dan orang yang bertaubat itu seumpama orang yang tiada dosa apa-apa. Berdasarkan dua dalil yang dibacakan tadi, jelaslah kepada kita bahawa Islam tidak pernah menutup pintu dan peluang kepada umatnya yang terlalai dan membuat dosa untuk kembali ke jalan kebenaran dan membersihkan jiwa dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Maha Pengampunnya membuka seluas-luasnya pintu taubat kepada hamba-Nya dan memberi setinggi-tinggi galakan bagi yang mahu berbuat demikian. Terdapat 3 syarat yang digariskan oleh ulama bagi orang yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berhenti daripada melakukan maksiat yang membawa kepada dosa. Yang kedua, menyesal di atas perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, niat dan berazam bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dan jika kesalahan atau dosa itu bersangkutan sesama manusia, maka taubatnya hendaklah ditambah dengan satu lagi syarat, iaitu menyelesaikan urusan dengan orang yang berhak atau orang yang pernah dianiaya, seperti memohon maaf daripadanya serta mengembalikan haknya yang diambil secara paksa atau jalan penipuan. Sekiranya orang yang berhak atau orang yang pernah dianiaya itu telah meninggal dunia, maka perlu diselesaikannya dengan ahli keluarga atau waris yang tinggal. Jika sekiranya tidak dijumpai orang-orang yang berkaitan seperti di atas, maka hendaklah melakukan perkara kebajikan seperti bersedekah, wakaf, mendoakan kebaikan ke atasnya dan sebagainya, dan diniatkan pahala itu untuk orang-orang yang berkaitan, yakni orang yang telah dianiayanya. Dalam hal ini, yang menjadi masalah bagi orang yang hendak bertaubat ialah menyelesaikan urusan sesama manusia. Sekiranya seseorang itu meninggal dunia tanpa sempat meminta maaf kepada orang yang dianiayanya, mahupun ahli keluarga ataupun warisnya, dikhawatiri pada hari akhirat nanti orang yang teraniaya itu akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa bukan sahaja terpaksa memberi pahala dan amalan baiknya kepada orang yang dianiayanya, malah sekiranya pahala dan amalan baiknya telah habis, maka ia akan terpaksa menanggung dosa orang yang dianiayanya itu pula. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, di samping itu marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan, menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191.